So kalau dia jadi macam ni, dia still obey. Sekali dia dah break. Okay, bila dia dah break, kita tarik sikit. Okay, kita tarik sikit and then kita cari. Okay, ada tak zone supply ke? Okay, bila still ada zone supply tu, kita boleh gunakan zone tu untuk penanda aras lah tempat mana kita nak sell. Okay, yang ini dia time ni kita akan terkena lah kalau kita dah sell kat sini. Dia cucuk atas lebih sikit. 239, 43. Mesti kena SL dulu baru junam. So contoh-contohnya macam ni lah yang kita duk kena SL tu. Kita dah tandakan lah apalah semua dah okey lah. And tengok dia bukannya naik sampai atas pun. Tapi kadang-kadang tu memang dia terlebih sikit. Terambil lajak lebih sikit. Macam ni katalah kita dah sell dekat 20.39, 20.38. Tiba-tiba price cucuk shadow sampai 20.44. Nampak tak benda-benda macam ni? Analisis tu memang dah betul dah. Tapi jangan terlalu. That's why you have to jaga you punya money management. Sebab not every time yang dia betul-betul akan obey you punya technical analysis. Ini technical analysis memang betul. Tapi kenapa dia pergi cucuk shadow dulu. Cucuk bullish dulu kat sini. Lepas tu time ni kita akan takut. Siapa yang diam je. Mungkin you boleh hold lah you punya position. Junam. Siapa yang dah kat loss tu. Ataupun akaun kecil, you akan MC dah waktu dia naik ni. Okay? And then kita pergi ke Ini tekak pun dah kering dah. kering. Buat Beletik. sabar. Okay, macam ni. Uptrend. Apa? Siapa? Buka berapa ni? Kau lambat lagi. Oh ya ke? Dah. Baru pukul 3. 4, 5, 6. 3 jam lagi. Berapa jam puasa kat London? Sekarang ni 13 jam. Tapi nanti Fine. towards the end of Ramadan, dia akan extra. Kami akan buka puasa pukul 8. 8 malam. Yes, sahur pukul 4 and buka puasa pukul 8 malam nanti. Hujung-hujung Ramadan nanti. Sebab Lamanya. yes, sebab sekarang dah spring, so daylight tu dah panjang, waktu malam pendek. Oh. So jangan cari pasal nanti. Ini akan lapar. Siapa cari pasal lagi? Entahlah. Kena makan. Sabar, Afi. Tak apa, Kena dia fahami. kick terus. Kita Aduh. dah lah lapar sikit kepala. Tengok pula goal macam ni. Aish. Okay. So sekarang ni kita masuk supply and demand. Okay. Supply and demand ni, kalau supply kita akan look for bearish engulf ataupun kalau demand kita akan look for bullish engulf. Okay. Ada ke yang tak tahu langsung pasal engulfing? Saya. Laju dia jawab. Saya. Okay. Saya. Engulf. Saya pun. Okay, engulf kat bawah sikit. So engulf ni Fini dah ada explain juga. Kalau dia okay, kalau candle merah tu kecil and then ada candle biru besar yang dah makan candle merah tu, itu maksudnya dia bullish engulfing. Maksudnya ini salah satu petanda yang price boleh naik. Okay. Sama juga kalau bearish engulf, kalau dia ada candle biru kecil, lepas tu ada candle merah yang besar, candle merah tu dia dah makan candle biru tu, so ini kita panggil dia sebagai bearish engulfing. Kalau ada bearish engulf, price masuk balik dalam zone yang ada bearish engulf, kita akan sell. Sama juga kalau bila price dah masuk dalam kawasan bullish engulf, dia masuk balik dalam zone, kita akan buy. Macam tu. So kat sini Fini dah ada explain lah types of engulf. Okay, boleh belajar nanti. Okay, so kalau kita tengok dekat supply Sorry Fini, tanya sikit, dia punya base tu tak semestinya align Dia boleh terlajak sikit untuk bearish atau bullish engulf. normally dia akan align. Maksudnya macam ni ke? Maksudnya dia akan jadi sama panjang macam ni? Betul. Normally dia akan sama. Jarang okay. dia lari. Okay. Okay, so kita explain sikit supply and demand. Okay, macam ni. Sekejap. Ini sebelum tu nak tanya lagi satu. Mhm. Apa tu engulfing ni kita tengok dekat time frame mana? Semua time frame ada engulfing. Semua time frame. Maknanya kalau valid untuk kita entry sell ataupun buy tu
M15 ke ataupun higher? The best one, bukan the best. Kalau lower time frame, the best one is M15. Kalau M15 dia dah break, kita akan cari dekat Kalau M15 dia dah break, kita akan cari dekat H1 ataupun H4. Okay. And then lagi Alright. satu, Okay. kan dalam group selalu saya ada baca dia orang kata, okay, tunggu next candle open. Ya. Itu apa indication dia? Tunggu tu sebab dia Kunci. nak tengok. Okay, for example lah, dia orang cakap macam tu sebab dia orang nak tengok. Katalah kita tengah sell. Okay, kita tengah sell. Lepas tu price naik. Okay. Lepas tu dia orang akan kata, okay, tak apa. 1 minit lagi candle M15 close. Maksudnya dia orang nak tengok candle biru tu dia break ke tak waktu M15 close nanti. Dia nak Maknanya tengok bila, breakout ke tak. okay. Contohlah Okay, kita faham. nak sell. Okay, kita dah sell dah dalam kawasan ni So for example lah, kita dah sell dah dalam kawasan ni. Okay, lepas tu tiba-tiba price naik lagi. So, geng-geng yang akan cakap, tak apa kita tunggu tengok candle M15 close. Maksudnya tu dia nak tengok waktu M15 close body tu, dia close sebagai bullish macam ni ataupun dia hanya shadow macam tu. Oh, okay. Maknanya kalau body dia dah break, dia close body dia break sampai atas, maknanya dia dah break lah sebenarnya kan? Maksudnya sell kita tu dah tak valid. Maksudnya Dah tak valid lah, bersedialah maknanya kita kena untuk cut cut loss loss. lah time tu. Ha? Alright. Thank you. Okay, faham. Kita tak cut loss lagi. Kita tunggu kalau dia dah close body macam tu, kita tunggu dia retrace masuk dalam zone, kita cut loss. Okay, maknanya bukan cut loss masa dia Tengah tengah pacak naik tu. tu. Maksudnya Tak. balik dia retrace balik. Yes. Okay, saya dah tahu dah saya punya salah kat mana sebenarnya. Sebab bila dah nampak dia naik, so kita dah panik tau. So jadi kita akan cut loss bila price tengah tinggi. Lepas tu dia patah Alright. balik. Pernah tak? Betul. Selalu ada. SL memang Fini akan bagi tahu. Katalah Fini cakap, okay, sell here and then SL dalam kotak atas ni. Memang SL kita akan cakap atas ni. Tapi, normally lah. Bukan waktu dia tengah cucuk naik tu kita cut loss. Tak. Kadang-kadang dia tengok macam ni. Jahat ni. Nampak tak apa yang berlaku kat sini? Yelah, tapi kita dah panik time tu. Time tu yang kita nak cut loss. Kita dah panik and kita, kalau account kecil memang you akan meninggal dulu. Waktu dia buat shadow macam ni. So, normally dia naik buat shadow. Yang account ni semua dah MC dah kan. Lepas tu baru dia turun balik. Dan dia keep on turun. Ya, Sakit tu. betul. So, Sama kalau sakit. boleh, set SL, katalah you masuk 2-3 layer kan. Nak set SL ke, set dulu. Ataupun nak cut loss dulu 1-2 layer. Yang lain tu biar dulu. Just in case dia patah balik. Okay. Okay. Normally dia akan patah balik. Unless lah news yang betul-betul dahsyat sangat tu, dia pergi tak patah balik lah. Itu memang pergi sekali dengan account kita lah. Itu Fini bom. gelak je sebab Fini pun alami benda tu. Okay, thank you Fini. Okay. So, ini adalah bearish, silap lukis lah. Okay. Sorry. Ini adalah bullish engulf. Kenapa bullish engulf? Sebab candle bullish tu dia dah makan candle merah tu Bearish. kan. Okay. Kalau kita nak belajar pasal supply and demand, okay, normally kita akan nampak dia ada macam ni. Okay. So, bullish, dia turun, lepas tu dia naik balik. Okay. Sebenarnya pergerakan price dia macam ni. Dia naik, price tu naik, lepas tu price tu sideways. Price tu sideways, naik turun. Lepas tu barulah dia naik, pecahkan sideways tadi tu. So, ini kalau dalam topik supply and demand, ini kita panggil dia sebagai kawasan, the whole thing, kita panggil dia sebagai rally, base Trading. rally ataupun RBR. Okay. And zone dia adalah, okay, this is zone. Kalau you nak tandakan zone, kita tandakan macam ni. Okay, sekejap kita tukar color dulu. So, ini adalah dia punya zone. Okay, zone ni kita panggil zone apa? Zone buy kan? Supply.
No. Bukan. Retracement. Demand. This is zone demand. Demand. Okay. Ingat, rally based rally, kalau dia ada bullish engulf, this is zone demand. Okay. So, kalau price tu patah balik, dia masuk balik zone demand, kita akan entry Buy. and buy. Demand untuk buy. Okay. So, this is rally based rally, demand. Okay. And kita akan buy. Okay. Dan kena ada bullish engulf macam tu. Okay. Satu lagi, dia akan jadi macam ni. Katalah candle color biru. Okay. So, for example, candle color biru and then dia ada candle color dia ada candle color merah kat situ. Sekejap biru and then dia ada merah kat situ. So, ini dia dah jadi apa types of engulfing dia? Bearish. Bearish engulf. Yes, this is bearish engulf. Bearish engulf. Okay. Kita akan cari peluang untuk sell. Okay. Tapi normally in SND punya topik, kita akan nampak dia macam ni. Okay. SND punya topik, kita akan nampak pergerakan candle dia tu macam ni. Color merah. Okay. So, ini kita panggil dia sebagai Drop base drop. drop base drop ataupun DBD and then masuk mana? Dia mana kot? Okay. Drop base drop and then kita okay, so kalau drop base drop, okay, ingat kita akan tandakan zone dekat tengah-tengah. So kalau macam ni yang kita tandakan zone tengah ni, ini kita panggil dia sebagai demand. So kalau sini kita nak tandakan zone dekat sini. Supply. So ini akan jadi kita punya zone supply. Betul. Supply. So ini akan jadi kita punya zone supply and kita akan cari peluang untuk sambung sell lagi. Sell dalam zone supply. Ingat supply tempat kita sell, demand tempat kita buy. Okay. So dia macam ni. Kita akan nampak drop base drop ni sebagai continuation untuk kita re-entry sell. Katalah, for example katalah price tu memang downtrend. So kita akan tengok, oh kat sini ni dia ada drop base drop. So kita akan cari, okay, so sekejap okay, katalah dia downtrend. Okay, continuation downtrend, kita akan cari lagi peluang untuk kita sell. Okay, so kita tandakan, oh dekat sini ada drop base drop. Dekat sini ada drop base drop. Dekat sini ada drop base drop lagi. Okay, so bila ada banyak drop base drop kat situ, kita akan cari peluang untuk kita re-entry sell dalam kawasan drop base drop tu. Okay, faham? Fini soalan. Ya. Kalau drop base drop tu, for example, dia 3 candle ke atau dia boleh jadi lebih daripada 3 candle? Katakan dia buat group engulfing. Okay. Contohnya macam ni. You nampak this is the first demand, betul? Ya. Okay, lepas tu you nampak ada satu demand kat sini. Dia bukannya rally base rally pun kat sini. Betul tak? Sebab candle biru tu kecil je kan? Tapi Ada dua sebenarnya candle ni. ini kita still kira dia sebagai rally base rally. Okay. Sebabnya dia kira grouping Ini Fini panggil, ini sebab Fini nampak dia still bullish engulf. Okay. So still kita panggil dia sebagai walaupun kita tak nampak dia obvious sebagai rally based rally, tapi kita ada demand tapi dia ada bullish engulf kat sini. So kita still consider dia sebagai kawasan demand. Nampak tak? What will happen kalau candle yang okay ni rally base, candle rally tu yang sebatang tu, instead of sebatang macam tu dia jadi 2-3 candle. Dia buat group engulfing. Still you would consider that as demand ataupun supply. Okay, faham. Thank you. Macam Kalau ni tengok dalam line chart boleh nampak kan? line chart line chart boleh ke nampak? Line chart mana nampak color candle? Tapi naik turun naik kan?
Nampak rally base Ah, rally kan? boleh. Contoh macam kalau kita tengok kat M1, normally lah. Sekejap Mana dia punya chart? Okay, kalau kita tengok kat sini, sekejap. Macam mana nak tengok? So, normally lah, Fini tak you boleh tengok dia macam ni. So, for example, Bradley, mungkin kat sini dia buat satu demand, okay. Lepas tu baru dia jadi rally balik. Boleh, tapi Fini tak tengok lah dekat lain. Nak cari supply demand, kita tengok dekat candlesticks. Okay. 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 So, kalau macam ni, ini zone apa? Ini kita jawab based on supply or demand So, tolong jawab. Kalau macam ni, zone apa? Supply. Macam lagi Supply. kita faham. Supply. Okay. Ini? Supply. 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 Okay. This one? Demand. No. Demand, yes, on demand. Demand. Okay, tengok dekat H1, dia still main antara dua zone ni. Demand and supply ni. Masuk supply, sell. Masuk demand, buy. Selagi dia tak break salah satu. Kita takkan tahu mana satu dia nak break dulu. So, selagi dia tak break itu, selagi itulah valid. Okay, so sini memang best ni. Nampak tak? Betapa strongnya zone demand ni. Sebab apa zone demand? Sebab dia ada rally, base, rally. Okay? Ini pun demand juga. So, katalah kalau kita nak cari entry, kita nak re-entry buy So, for example, what are the reasons yang you perlukan untuk you entry buy? Cuba bagi tahu. Untuk entry buy, apa reason-reason yang you perlu ada? Ada demand. Okay, demand. Satu lagi. Support. Okay, support lagi. Rally base rally. Demand Order ataupun block. rally lah. Rally base rally. Breakout. Bullish engulf. Bullish engulf. Lagi. BO. Breakout. Bullish engulf. BO tu BO apa? Breakout resistance. BPE. Siapa cakap BE tadi tu? Breakout trend line. Apa trend line? Okay, so dia kena ada lagi satu resistance breakout. Baru kita akan cari peluang untuk kita re-entry buy. Okay, kalau resistance breakout ni dia akan buat apa? Based on support and resistance. Go back. Tak, kalau dia RBS. buat resistance breakout, apa nama dia dalam RBS. Yes. Resistance RBS. become support. Okay. Lagi satu, dia ada keadaan market adalah dalam keadaan uptrend. So nampak tak, untuk kita buy mesti kena ada reason-reason macam ni. Tak ada reason-reason macam ni, jangan entry buy. So antara semua ni kan Fini. So kita mesti tengok uptrend first. Not necessarily. Sebab kadang-kadang you boleh je scalp. Walaupun dia downtrend, you still boleh entry buy. Tapi dia sikit je lah dia pergi dia. Faham tak? Scalping Dia boleh je pergi 30 pips. Kalau dia ada zone yang Fini cakap, selagi support resistance tak break, selagi demand supply tak break, still valid dia punya. Tengok macam tadi macam ni lah. Basically kita uptrend. Tapi kenapa kita ada signal sell? Sama juga kalau downtrend. Bukannya Fini tak bagi signal buy. Mesti ada kadang-kadang tu. Sometimes kita yang membezakannya adalah sometimes kita makan sikit, sometimes kita makan banyak. Sometimes entry kita tu boleh pergi 100 pips, 70 pips, 80 pips. Tapi ada entry yang 20 pips, 30 pips kita close. Macam tu. Faham tak?
Faham pun. Faham. Are you guys still there? Ini nak tanya. Ini kalau yang macam tadi yang sama ada kita nak hold, kita nak ambil take profit 20 or 30 pips ataupun kita nak hold ialah bergantung kepada kita punya market trend lah kan. Maknanya kalau kita sell masa downtrend kita boleh hold lama, tapi kalau kita buy masa downtrend just ambil bila biru je close. Betul, Macam mana? pandai. Betul. Okay. Lagi satu Thank kena you. tengok the nearest support and resistance. Kalau kita katalah price tu dia tengah uptrend. Okay, price tengah uptrend tapi kita pergi sell. Tapi kalau dia dah for example price dia tengah uptrend. Okay, tapi kita pergi sell. For example lah kita pergi sell somewhere here for example. Okay, kalau you dah ada entry sell kat atas ni, walaupun major trend dia adalah uptrend, tapi you kena tengok, pergi ke lower time frame tengok. Okay, ada tak support? Kalau support tu dia dah break, hold lagi you punya position. Dia naik sikit, dia break lagi second support, hold lagi. Sebab kadang-kadang from uptrend, dia boleh tiba-tiba, you punya rezeki lah kalau you tengah up, walaupun dia uptrend, you pergi entry sell, you punya rezeki kalau waktu tu dia decide untuk dah habis dah uptrend tadi, dia dah start buat downtrend. Faham tak maksud Fini? Faham. Maksudnya you dapat entry sell tu daripada betul-betul pucuk. Macam tu. Kena cari confirmation lah kan Fini? Macam change of character. Betul. Change of Macam character mana nak cari is one of the confirmation most tu? important thing. Apa? Okay. Macam mana nak cari confirmation tu? Itu yang selalu tak tahu. Kena tunggu tengok dia buat apa. Kadang-kadang dia buat rejection. Contohlah dekat kawasan support tu dia dah breakout. Breakout ataupun rejection itu adalah satu contoh confirmation lah. Okay, so kat sini ada nota juga. Boleh baca juga ebook siapa yang dah dapat. Drop base drop. Sebenarnya kita akan jumpa di continuous downtrend. Rally base rally kita akan jumpa di continuous uptrend. Okay. Dia ada drop base rally and rally base drop. Ini kita jarang guna. Okay, so sini semua Fini dah ada tunjukkan contoh juga. Okay, rally base rally. Rally base rally, demand. Okay, lepas tu ada explain engulfing. Lepas tu ada explain breakout. Senang je sebenarnya kalau you all masuk kelas. Okay. Macam mana so far? Malam ni okay ke? So far, so Cantik. Okay. Apa? Macam mana? Fini. Ya. Antara Recording stopped. Antara problem I kan, I nak tahu macam mana nak tanda zone. Zone tu, nak perfect zone tu. SNR, SNE dah faham? Faham? Zone dia tu okay nak ambil wick dia daripada mana, daripada body ke, daripada wick tu yang mana satu. Macam yang Fini cakap, Fini selalu akan ambil daripada hujung body tu. So macam ni, Fini akan tarik daripada hujung body sampai ke hujung body ni. Okay, so meaning that ignore saja the wick tu, ignore sajalah. Wick tak perlu masuk dalam mapping. Tapi wick tu boleh jadi you punya penanda aras. So for example lah, kalau kita tahu, for example kalau kita tengok, kita nak sell the best kat sini kan. Tapi zone ni besar sikit, so you kena pergi ke lower time frame untuk cari lagi the best one. Ini 40 pips zone ni besar. Okay, so for example lah, kat sini memang you dah tandakan untuk you sell. Okay, tapi katalah price tu keep on going up. So you tahu, okay, maksimum kalau dia pergi naik ni, dia boleh cari balik dekat shadow ni. Itu saja. Valid untuk entry waktu dalam zone body ni. Okay. Tapi sometimes kita nak maximizekan, katakan kita nak ambil sell kat situ, kita nak maximize, nak ambil yang paling pucuk sekali, nak kecilkan nak kecilkan zone. Kalau nak kecilkan zone, yang validnya, dia boleh jadi daripada hujung shadow lah. Tapi shadow ni sebenarnya panjang sangat. Tak tahu dia nak stop dekat mana. So, the best one memang you boleh pergi ke lower time frame. Okay, so for example lah, ini kalau Fini,
Kalau Fini akan tarik daripada hujung body tu. Kalau kita nak sell, kita akan, inilah yang paling penting sekali, hujung body ni. Okay? Okay. Lepas tu pergi ke lower time frame. Tengok dekat M5. Kalau kita tengok dekat M5, kita akan nampak apa? Salah. Bukan salah. Betul. Tapi kat M5 kita akan nampak dia macam ni. Ini yang kalau kat M5 kita akan nampak banyak lagi supply ataupun resistance dekat sini. Okay, so yang ni yang bahagian shadow yang kita tak nampak tadi. Yang ni shadow yang kita tak tanda tadi tu. Yep. So kalau you betul-betul nak play safe, low risk, you tandakan dulu zone yang besar tu guna line. Okay, ambil line 2, tandakan dulu atas bawah dekat H4, H1 tadi. Lepas tu you pergi ke lower time frame, M5 ataupun M1, cari ada tak resistance ataupun supply macam ni. So you tandakan itulah zone yang betul-betul untuk you nak entry sell. Okay. Kalau Fini punya signal, I akan bagi signal kat zone ni. Kat zone bawah ni. I tak bagi atas ni. Sebab kadang-kadang, bukan dia naik pun. Kan orang cakap, alah, Fini bagi signal, price tak masuk zone pun. Cakap macam tu pula. So, I pun bagi yang acceptable. Valid pun valid, tapi taklah zero float. Taklah terlalu sharp shooter. Mungkin nak ke float. So, Fini akan bagi yang semua orang boleh makan. Tapi, kalau you betul-betul nak play safe, you pergi ke lower time frame, M5, M1, cari ada tak shadow yang lagi tinggi. So, you tunggu dekat shadow tu. Situ tempat you nak entry sell. Faham tak maksud Fini? Faham. Faham. Okay. Kalau kita ambil yang dekat macam tu kan, dia buat chalk kan kat situ kan, Fini. Kalau kita ambil daripada tempat dia buat chalk base tu, kat situ, sampai ke atas. Sampai ke shadow. Macam mana? Kan kat atas yang Fini tunjuk tadi tu kan. Ya. Ada dia buat chalk kan. Dekat ada candle rally base rally tu. Kalau kita ambil daripada situ sampai ke shadow atas sebagai zone dia. Dekat yang Fini ni. Tak sekejap Dekat ni. Daripada sini, chalk sini. So kita ambil daripada sini sampai ke shadow atas ni. Fini rasa tu memang best tempat you untuk entry sell. Okay. Is that your question? What's your question? Ya. So kalau macam ni 8486 memang best lah. Kalau you entry sell kat kawasan yang you minimize dah macam tu. Kalau you pergi ke H4, kita tak ambil kawasan tu sebab H4 dia tak sampai. Dia tak sampai zone tu dekat body. Macam mana dia punya chart? Tak tahu chart kat mana. Hilang. Sekejap kita cari chart sekejap. Lah. Mana chart? Dekat berapa bulan tadi? 11 ada bulan kan? Ini kan? Ni. Okay. Jauh sangat. Okay. Kalau tempat yang kita tandakan tadi tu, dia betul-betul hujung shadow. Betul-betul hujung shadow. Kadang-kadang price boleh sampai, kadang-kadang price boleh masuk, kadang-kadang price tak boleh masuk. So, kita tengok ke H1. H1 memang masuk. Okay. H1 dia ada makan body juga. Okay. So, macam tu lah. Nak buat penandaan ni selalu cari. Selalu gabungkan zone H1, H4 and lower time frame. And 15 pun boleh. So, you akan try untuk dapatkan the best zone untuk entry. Okay. Faham. Apa jadi dekat chat lah? Sekejap. Wish. Junam. Tak close position. Ada ke yang sell? Untung.
Sila Ah, untung. 130 dah break. dah untung besar dah ni. Ya ke? Alhamdulillah. Jangan sombong, jangan sombong. Saya close awal tadi, takut dia naik balik. Okay. Kelas awal, fokus kelas. Apa? Macam mana? Fokus kelas Bagus, bagus. Okay. Saya biar je finish. Saya biar je. Saya tak pedulikan dia kan. Dia peduli dia. Okey, dah mesti dah check. Dah banyak. Okey, dah alhamdulillah. Cik, itu time profit. Cuba Cik, MC. apa kalau time tak profit? Fini, Tapi tadi I memang depo 12 USD je. Tapi sekarang dia dah dapat sekarang dah dapat dalam 200 lebih. Alhamdulillah lah. Wow, serius lah? 282 to be exact. Tapi Ayyo. sekarang dia mesti RM54.78 belum close lagi. Hebat. Okay, so macam sekarang ni, dia dah menghampiri zone apa? Di mana? Ini ajar macam nak keluar nak teka dah ni. Siapa tak jawab siap. Ni apa ni zone? Di mana? Betul? Demand. Zone Demand. Baik. Zone demand normally kita akan target untuk entry apa? Baik. Buy. Okay, selagi dia tak break bawah demand, selagi tu buy tu masih valid. Betul? Masih valid. Ya. Betul. Tapi kalau macam sekarang, betul lah, valid lah. Dia tengok dia naik balik. Okay, tapi kalau dia break bawah nanti, baru kita akan continue on looking for Sell. dia tak break lagi bawah ni. Kalau dia break nanti baru dia masih cari satu. Mantap. Okay. So, kelas kita sampai sini saja malam ni. Pukul berapa dah Malaysia? Baru 11.30. Ya. Okay, so macam mana kelas malam ni? Okay ke? Faham ke? Okay, faham sikit. Lebih faham. Faham sangat. Banyak info. Nak tanya satu soalan lah. Okay. Nak tanya soalan apa tu? Macam mana I nak tahu kalau engulfing tu valid ke tak What do you mean? Valid tu. Valid tu Macam- kalau maksudnya kalau dia ada candle biru first and then candle merah second, valid ke tak? Macam tu. Macam kalau sebab satu orang kata tak semua engulfing macam apa? Valid kan? Betul. Macam mana kita nak tahu dia valid ke tak sebenarnya? Wow. Perut I bunyi geruk-geruk. Okay. So, kalau engulfing, kita ada 4 types of engulfing. Okay. The most important one is solid engulfing. Maksudnya, satu batang tu dia dah dikalahkan oleh satu batang lagi. Okay. Tapi kalau macam ni, type 2. Okay. Dia ada satu merah. Okay. And then dia perlukan 2 candle untuk makan the whole candle merah tu. Itu nama dia blend engulfing. Okay. Kalau macam ni hidden base. Okay. Sebenarnya kalau kita pergi ke lower time frame, kita akan nampak dia sebenarnya dia ada buat satu lagi candle merah kat tepi ni. And macam ni. Sekejap. Mana pencil? Kalau macam ni, kalau kita pergi ke lower time frame, kita akan nampak sebenarnya kat sini ni, in between ni, dia ada satu lagi candle merah kecil. And kat sini dia ada satu lagi candle biru kecil. Okay. So macam ni hidden base. And lagi satu double engulf. Yang ni kita akan tandakan zone dia macam ni. Okay. So the strongest type of engulfing adalah dekat sini. Solid engulfing. Kalau dia jadi macam ni. Yang kita tak tahu tu, valid ke tak apa semua tu. Sebabnya ada orang kan, dia suka entry solely based on engulfing. Mana ada orang trade based on engulfing. Contohlah, ada orang tu dia cakap, jom sell sekarang, dah ada engulf kat situ. Macam tu. Sebenarnya you tak boleh, itu the most common mistake yang I nampak. Dia hanya bagi signal sell ataupun buy sebab ada engulf. Kalau ikut engulf ni, lama dah meninggal. Okay, sebab engulf tu, dia tak boleh jadi the only reason kenapa you nak entry buy or sell. Mesti kena ada, okay, ada bullish engulf tapi dia di kawasan support and dia pernah jadi resistance breakout. Ada 3 benda tu baru boleh you entry based on engulf tu. Faham tak? Faham.
Kalau hanya semata-mata sebab entry tu sebab ada nampak engulf je, tak boleh. Okay, faham. Thank you, Jawab Fini. soalan? Jawab soalan? Ke tak? Jawab. Okay, kalau dia dah break zone tu, baru invalid engulf kita tadi tu. Selagi tak ada candle yang break, selagi tu engulf kita tu valid. Ini nak tanya, kalau untuk sell tadi Hmm? pun sama jugalah, kita kena tengok demand zone, Sell. sell, dia jadi drop, base drop kan. Lepas tu kita tengok resistant, Okay. bearish engulf dengan Okay. breakout tadi. Apa breakout? What type of breakout? Support SBR. Betul, pandai. So, Okay. kalau kita nak sell, sekejap Ini buat nota macam untuk buy tadi, okey tak? Okay, sell normally kita akan cari, okay, tempat continuous downtrend. Okay, and continuous downtrend normally dia akan ada drop base drop, DBD, okay, ataupun kita panggil dia sebagai supply zone, and then kita ada juga supply zone ataupun kita panggil dia sebagai bearish engulfing. Lepas tu kita ada support breakout tu maksudnya dia ada mungkin possible berlakunya support become resistance. Downtrend ni satu. Resistance tu continuous downtrend tu dah beritahu lah. Okay. Okay. Maksudnya kita pegang kita punya indikator ataupun ini sebagai kita punya panduan lah. Betul. Ini adalah you punya panduan untuk you entry sell. Lepas Okay, tu lagi satu, kalau you nak includekan chart pattern, kita akan cari chart pattern apa? Siapa yang pandai-pandai tu bagi tahu chart pattern apa nak cari kalau nak sell. Double UM. top kan? UM sell. Sell. QM sell, double top, triple top. Lagi? Short sell. HNS boleh? Tak, dia bukan inverted, dia HNS. Okay, so siapa yang tak tahu, so these are the reasons yang you perlu ada kalau you nak entry sell. Katalah dah ada dah semua ni, kena langgar juga, itu bukan salah kita lah tapi memang betul, boleh juga kalau ada 10 reason pun kadang-kadang dia nak langgar, dia tetap langgar. So our job is to entry based on our technical analysis. Sekejap, kita cari mana ni. Okay. Chart pattern. Okay, kalau macam ni double top, okay, dia akan turun bawah. Okay, head and shoulder turun bawah. Lepas tu dia punya inverted version untuk dia naik atas. Okay, so ini you all boleh tengok lah. Tengok, backtest and always cari dalam market. Okay? Dan to be continued. Sorry, tadi QM tu apa maknanya? QM. QM Fini dah ada notes dah. Dia bentuk dia macam ni. Macam ni ke? Ke dia macam ni? Situ Ingat. betul-betul macam tu. Okay. Sorry. Okay, so dia akan turun. Okay, dia akan buat satu penurunan ni. Dia akan break this one. Lepas tu dia ada satu lagi kat atas ni. So kalau dia naik balik, dia akan naik macam ni. Dia tak akan break atas. Okay, dia naik macam ni. Lepas tu dia akan break. Sorry. Tak nampak ni. Gambar tak nampak.
Tak nampak ke? Nampak je gambar tu. Betul? Nampak. Zoom. QM ataupun kita panggil dia sebagai Oh, okey, Quasimodo. dah nampak. Sorry. Okay, boleh tengok sini. Ada dah notes tu. Fini dah buat dah. Quasimodo trade. Macam tu. Image. Bentuk dia macam ni. Dia kena ada satu yang dia break. Okay. Dia punya support dia tu, dia kena break bawah. Bila dia naik tu, baru kita akan cari peluang untuk entry sell. Nampak tak? Macam tadi yang Fiq lukis tu. Okay. Macam ni. Dia bentuk dia adalah macam ni. You kena ingat bentuk dia. Dia buat satu kepala. Okay. Second head. Okay. Yang ketiga tu. Kat sini ni baru kita akan entry sell. Okay. Kita akan entry sell yang the next one. Sebab kita expect untuk dia break this support. Break this support. Okay. Dia akan create new lower low. Macam tu. Bentuk dia macam ni. Dia lebih kurang sama macam head and shoulder kan? HNS. Sama macam apa you cakap? HNS, head and shoulder. Tapi HNS dia punya neckline dia tu sama 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 level. lah. Yang ni tak sama level. Yang ni dia kena break satu support. Okay, yang ni dia Cacat kena shoulder, cacat sikit lah. yes, cacat. Macam si Kena bongkok. break lah shoulder. Quasimodo macam dia punya kartun tu. Si bongkok. Ya. Tu. Macam tu lah. Any other question? Ramai dah keluar Ini kalau H1 break boleh sell limit ke? Apa? Kalau H1 break boleh set limit ke? Kalau H1 break nak set limit. Break mana? Sini, break bawah ni. Ya. Nak set limit kat mana? Nanti dia pull back. Nanti kan tak tahu dia pull back banyak mana. Macam mana nak sell limit? Jangan sell limit. Sell limit ni normally something yang kita letak something yang very far lah. Tapi Fini punya style I tak sell limit. Sebab kalau you nak sell limit ke apa-apa ke, price ni dengan gold it's a bit unexpected. So tiba-tiba je dia pergi buat momentum sana, buat momentum sini. So sekarang ni tak payahlah sell limit, buy limit ni. Okay. Entry, you buat zoning, tempat mana yang you target untuk sell limit, tempat mana yang you target nak buy limit, okay. You hanya buat zoning je, biar je benda mapping tu ada dalam you punya phone. So bila price masuk baru you entry. Tak perlu sell limit buy limit. Dia unexpected, dia nak tembak mana ni? Siapa tanya tu? Okay ke tak okay? Ni tanya, kalau yang H1 ni dia breakout ke bawah, dia support tu dia breakout kan, dia ni ada possibility jadi QM macam tu. Support yang ni satu? Ni kalau ini dia break ke bawah sekarang, candle yang sekarang ni kan, ya, merah kan, dia dapat break yang support yang sebelah kiri yang biru tu, then possibility dia boleh naik balik kan. Kalau dia naik balik tu boleh consider as QM lah macam tu Okay. Kita tengok. High, lower low. Okay. Dia jadi contoh. High. Okay. So, dia break bawah ni. Okay. Okay, kalau dia break bawah ni, naik atas. sekejap. Kita tengok. Okay, kita tengok sini. Quasimodo. Okay. So, kalau dia break tu, dia masuk balik, dia akan cari dekat tempat higher high. Okay. So, kita tengok balik sini. So, dia boleh naik tu sampai sini.
Sampai Okay. situ. Tapi dia tak break atas ni. Kalau dia tak Ah. break atas tu, okay, kalau dia naik sampai sini, which is it's still in the supply zone, betul? It's still supply zone H1. Okay, dia break sampai situ, dia boleh turun lagi jauh. Lagi jauh. Yes. Betul, boleh. Dia boleh jadi QM kat sini. Tapi kena tunggu lah, kena tunggu dia break support ni lah. Okay. Ini H1 kot. Boleh cari QM dekat lower time frame. Kalau jadi H1 punya QM lagi strong lah. Lagi strong dia punya pergi dia tu. Lagi jauh dia boleh pergi. Normally kalau kita nampak H1 punya QM memang jauh. Okay. Kena tunggu je apa dia nak buat. Kena tunggu je candle tu dia break ke tak. Kalau break, sedap. Siapa yang ada wholesale tu, best. Lagi strong. Yes. It can go far. Don't know where. Maybe break here. Kalau break sini, support lagi. Break lagi. Nampak tak apa kita buat? Kena pandai cari zone je. Kena pandai cari kat mana ada supply, kat mana ada demand. Okay. Alright tak alright tu? Kenapa senyap? Alright. Ada. Tak okay korang? Malaikat lalu. Sedang ambil chart. Ini ada soalan. Ya. Apa pendapat peribadi Vini, trader yang trading menggunakan indikator ataupun robot? Sebab sekarang ni banyak orang jual indikator robot kan. Fili tak Apa pernah buat pendapat benda Vini? tu. So Fili tak boleh komen lah. Tapi yang Fili tahulah kalau robot ni dia kalau ada something yang berkaitan dengan fundamental, dia takkan boleh detect. Dia akan hanya boleh entry dekat kita based on technical saja. Kalau news mati lah. Kalau news dia nak buat apa, kita tengok je lah. Kalau macam kita ni, Bungkus. yes, kalau kita ada kita punya own conscience as a human being, faham tak? Kita boleh tengok, oh okay macam ni, cut loss sini, Market entry sentiment. sini. Market